Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian ketiga ni, coklat tak ada. Naik helikopter pun tak ada. Sebab serius kali ni. Serius. Jangan ketawa, saya serius ni. Sebab ada beberapa perkara yang agak berat yang saya akan highlightkan, yang akan saya utarakan dalam video kali ketiga ni, video bahagian ketiga ni. Okey, kita mulakan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja terus masuk ke video bahagian ketiga ini, nanti dulu minta tolong tonton terlebih dahulu video ataupun kuliah asal Ustaz Engku Ahmad Fazil. Okey, ada saya bagi di link tu. Kena tonton terlebih dahulu sebab video ini adalah ulasan saya ke atas kuliah Ustaz Engku itu. Dan ringkasnya, Ustaz Engku memberi dalil-dalil dan hujah kenapa dia dan mereka yang cenderung dengannya menerima bid'ah hasanah. Tajuknya pun menerima bid'ah hasanah adalah sunnah kan. Jadi video saya pula ini ialah saya nak bagi pula dalil-dalil, hujah-hujah bagi saya dan mereka yang cenderung dengan saya yang tidak menerima adanya bid'ah hasanah di dalam agama Islam kita ini. Dan sebenarnya yang trigger point saya yang utama ialah apabila di dalam kuliah Ustaz Engku itu, di bahagian penghujungnya bila dah bagi semua dalil, semua hujah, Ustaz Engku berkata, ya, saya quote di sini, kedegilan apakah yang menghalang kawan-kawan kita ini daripada menerima adanya bid'ah hasanah. Jadi saya pun terfikir nak buat satu video yang memberi ulasan bahawa bukan kedegilan, tetapi kami sendiri memiliki dalil-dalil dan hujah-hujah kami, di mana saya telah memberi dalil-dalil hujah-hujah tersebut dalam siri video saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Dan kami pula berpandangan dalil-dalil dan hujah yang Ustaz Engku beri, yang Ustaz Engku baca daripada buku Ustaz Muhadzir bin Haji Jol adalah lemah. Tetapi lemah ke kuat subjektif. Ini pandangan kami. Pandangan Ustaz Engku, Ustaz Muhadzir itu dalil-dalil yang kukuh. Jadi ianya subjektif. Maka terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menonton kedua-dua video dan kemudian menilai dan memilih mana yang dirasakan lebih kuat, lebih solid, lebih padu, ya. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebenarnya. Kalau terus lompat ke bahagian ketiga ni, saya minta tolong tonton dulu bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey. Kemudian ada satu lagi intro, satu lagi pengenalan. Video ini saya remake, buat balik sebab video asal saya dah upload ke YouTube. Kemudian ada masalah teknikal pula. Saya ni pula jenis tak tahu apa nak buat dengan benda tu. Sebab saya ni guna phone Vivo, forward facing camera. Saya rakam, sebab tu terus upload ke YouTube. Kalau ada benda-benda technical, video editing ke, file program, file corrupt ke apa ke, file version, tak tahu apa nak buat. Jadi bila yang itu ada masalah, saya tak tahu apa, tak apa. Saya buat balik satu lagi video. Tapi tak mengapa, hujah dan dalil yang sama dengan bahagian ketiga yang asalnya dulu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok bahagian ketiga, tak apa, yang ini sama saja, ya. Yang ini sama saja. Saya masih menggunakan dalil dan hujah yang sama. Okey, baik. Itu introduction. Okey, mari kita teruskan. Sekarang ini kita masuk dalam video asal Ustaz Engku, minit ke 17.52. Apabila Ustaz Engku berhujah menggunakan mafhum mukhalafah. Jadi saya nak bagi penerangan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tentang mafhum mukhalafah. Sebab dalam ilmu usul fiqh ni memang ada mafhum mukhalafah, salah satu darinya ada, tetapi semuanya ada syarat-syaratnya, ada perinciannya, dan kita mesti tahu syarat-syarat tersebut sebelum nak menggunakan sesuatu ilmu ataupun sesuatu kaedah usul fiqh itu. Tak boleh main sebut saja. Kalau saya boleh buat analogi, kalau saya boleh buat contoh, macam kita beli tiket nak pergi penerbangan, tak kisahlah tiket Malaysia Airlines ke, Air Asia ke, Malindo ke, ataupun mana-mana airline lain ke, semata-mata dah ada tiket,
dah buat bayaran, tak semestinya boleh pergi naik flight. Tak boleh, saya dah tiket, I'm going for flight. Tapi kena perhatikan juga syarat-syaratnya. Antaranya kalau penerbangan domestik katakan, kena bawa IC ataupun MyCard untuk mereka cek tiket dan MyCard tu betul, gambar pun sama ke tak kan. Kalau flight international, syarat dia kena bawa pasport, betul tak? Kemudian ada syarat lain. Kalau kita bawa beg kecil, beg untuk bawa masuk dalam kabin, dia ada saiz tertentu dan satu penumpang, satu beg saja. Betul tak? Kemudiannya, kalau penerbangan antarabangsa, tidak boleh bawa liquid aerosol and gel. Kalau nak bawa, kena botol yang kurang daripada 100 ml. Dan total semuanya tak boleh lebih daripada 1000 ataupun 1 liter. Macam ni lah, saya pun ada ni. Dia kena kecil-kecil je. Ni Colgate kecil, apa semua kena beli yang kecil-kecil saja. Okay. So, kalau penerbangan antarabangsa, ada yang itu. Kemudian ada syaratnya, kalau nak bawa dalam kabin tu, tak boleh bawa benda tajam lah, tak boleh bawa inilah, apa semua tu kan. Jadi, ada syaratnya. Ada syarat beg tu berapa berat, apa gitu kan. Jadi, tidak boleh sekadar dengar ada tiket, boleh pergi flight. Tetapi, tiket dan juga syarat-syaratnya. Demikianlah juga dalam ilmu usul fiqh. Tidak boleh sekadar tahu saja, lepas tu boleh terus amalkan. Tak boleh. Kena tahu juga syarat-syaratnya. Kena tahu juga perinciannya. Okay, seperti contoh sebelum ini, apabila saya bahas balik dalil bid'ah hasanah dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok video saya itu adalah syariat umat terdahulu. Dan dalam ilmu usul fiqh ada syarat-syaratnya, ada perinciannya dan ada khilafnya. Demikian juga bagi mafhum mukhalafah. Ada syaratnya. Okey, daripada syarat-syarat itu, dua yang ada kaitan dengan topik kita ni. Dua yang ada kaitan dengan topik kita, ya. Okey, saya jelaskan. Tak apa, jangan risau. Senang je. Okey, mafhum mukhalafah itu ialah maksudnya adanya dalil, adanya ayat Quran ataupun hadis, dan daripadanya kita dapat membuat satu kefahaman yang di sebaliknya. Betul atau tidak? Betul. Okey. Syarat yang pertama, jika dalil itu sendiri, jika ayat Quran ataupun hadis itu sendiri sudah ada maksud A dan maksud B, kita tidak boleh menggunakan pakai mafhum mukhalafah ke atasnya. Sebab dia sudah ada maksudnya yang asal dan juga yang di sebaliknya. Tak boleh buat mafhum mukhalafah di situ. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ayat Quran ataupun hadis, apabila kita membuat mafhum mukhalafah, mafhum yang di sebaliknya itu tidak boleh bertentangan dengan ayat Quran atau hadis lain yang difahami secara asalnya. Boleh tangkap? Apa ni? Alamak, heavy lah. Kita apa? Saya bagi contoh mudah, ya. Contoh mudah. Saya guna contoh yang digunakan oleh Ustaz Engku. Boleh ya Ustaz? Okey. Contohnya ialah, jika imam memberi arahan selepas solat isyak, semua yang umur 40 ke bawah sila kekal di dewan solat. Okey? So, daripada arahan itu, kita boleh faham maksud di sebaliknya. Semua yang berumur 41 ke atas, bolehlah nak balik ke, nak lepak di pekarangan masjid ke apa ke. Sekarang musim COVID tak boleh kan? Boleh balik. Jadi, ada maksud di sebaliknya. Alright. Tapi syarat pertama, jika arahan itu sendiri sudah ada duduk maksud. Artinya, sebagai contoh ya, imam membuat pengumuman lepas solat isyak, semua yang berumur 40 ke bawah sila kekal di dewan solat. Semua yang berumur 41 ke atas sila pergi ke bilik mesyuarat masjid sebab ada majlis khas untuk kalian di sana. Sebagai contoh. Jadi arahan tu sudah ada dua. Sudah ada yang pertama, yang di bawah umur 40 ke bawah kekal di dewan masjid, dan umur 41 ke atas pergi ke bilik mesyuarat. Bila sudah ada dua, tak boleh kita nak apply, tak boleh kita nak guna pakai mafhum mukhalafah lagi dah. Okey? Dah tak boleh dah. Itu syarat pertama. Baik. Syarat kedua, katakanlah bila sebelum solat isyak bermula, bila jemaah duk datang, dah nampak dekat notice board tu ada tanda yang besar, semua yang berumur 41 ke atas selepas solat isyak sila pergi ke bilik mesyuarat. Sila pergi ke bilik mesyuarat masjid. Sudah ada notis besar di situ. Di papan tanda ke, di whiteboard masjid ke apa ke. Jadi sudah ada arahan di situ. Maka
solat isyak. Selepas solat isyak, imam membuat pengumuman. Sesiapa semua yang berumur 40 ke bawah sila kekal di dewan solat. Okey, maka mereka yang berumur 41 ke atas boleh ke masuk sebaliknya, boleh balik je? Tak boleh. Kalau nak kata boleh balik je, bertentangan dengan notice board arahan yang mereka kena pergi bilik mesyuarat. Jadi tidak boleh guna pakai. Tidak boleh guna pakai mafhum mukhalafah di sini kerana ia bertentangan dengan arahan yang lain daripada pihak masjid. Jadi nak apply mafhum mukhalafah, maksudnya 41 kata boleh balik ke? Tak boleh balik. Kena pergi ke bilik mesyuarat, ada satu event, ada satu majlis yang telah disusun untuk mereka di sana. Okey. Dengan contoh ni saya harap boleh faham. Tak faham juga, rewind balik, tengok balik lah. Okey, dah tak tahu nak explain macam mana lagi dah. Okey, sekarang kita masuk kepada hadis yang dijadikan dalil oleh Ustaz Engku, yang Ustaz Engku baca daripada buku Ustaz Muhadzir. Okey, di mana Nabi SAW bersabda, man ibtada'a bid'ata dolalatin la turdillaha wa rasulahu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu zalika min auzarin nasi syai'a. Sesiapa yang mencipta bid'ah yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, maka ke atasnya dosa semisal dosa orang yang mengamalkan bid'ah itu tanpa dikurangi daripada sedemikian itu dosa-dosa orang ramai itu walaupun sedikit jua, ya. Okey, hadis tersebut. Okey, tuan-tuan, sebelum ni dalam bahagian pertama video ni saya dah sebut dalam disiplin ilmu hadis, kalau kita nak kemukakan hanya sebahagian daripada hadis, boleh, dengan syarat yang sebahagian itu tidak lari daripada maksud keseluruhan hadis. If you just want to quote a portion of the hadis, it is okay, it is permissible, provided the meaning does not stray from the main body of the hadis. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kena bagi tahu, katakan di bahagian rujukan, di bahagian takhrij, di bahagian nota kaki, bahawa hadis itu ialah sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ataupun Ibnu Majah. Ini disiplin ilmu hadis, supaya bila orang baca ke apa ke, dia tahu ini sebenarnya sebahagian. Okey? Dan kalau dia nak tahu yang penuh, dia boleh tahu. Okay, tapi kalau dia tak tahu, mungkin dia tak ada kitab yang asal ke apa ke, sekurang-kurangnya penulis tu sendiri, penceramah tu sendiri, yang penyampai hadis tu sendiri, hendaklah amanah dalam rangka bila kemukakan sebahagian saja, ia tidak lari daripada maksud penuh hadis tersebut, ya. Sayang sekali hadis yang dibacakan ini hanyalah separuh daripada hadis yang penuh. Sayang sekali, ya. Jadi macam saya pun ada buku Ustaz Muhadzir yang judulnya 8 Langkah Memahami Bid'ah. Hadis itu pun ada di muka surat 41 dan tak tahu boleh fokus ke tidak ke. Ini hadisnya. Okey. Tidak diberikan isyarat bahawa ianya hanyalah separuh hadis. Macam di nota kaki terus saja riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan lebih beratnya hadis ini, kalau tengok teks asalnya, dia ada perkataan waw. Wa man ibtada'a, dan sesiapa yang mencipta bid'ah. Perkataan huruf waw itu pun hilang. Sebab kalau ada waw, sekurang-kurangnya kalau ada waw, sebab kalau ayat Quran memang biasa Allah SWT memulakan ayat dengan waw, di mana waw itu ada peranan tertentu. Ia tidak semestinya bermaksud sambungan daripada ayat sebelumnya. Tetapi kalau hadis Nabi SAW, kalau ada waw, lazimnya ia bermaksud hadis itu sambungan daripada yang sebelumnya. Jadi paling-paling kurang kalau ada waw di sini, pembaca yang tajam, yang alert, boleh tahu hadis ni sebenarnya sambungan daripada hadis lain. Tapi huruf waw itu pun tak ada. Okey? Bukan kalau nak kata teknikal, kesilapan teknikal pencetak ke editor untuk buku ini ke. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar matan hadis ni, teks hadis ni yang dibacakan oleh Ustaz Engku daripada buku Ustaz Muhadzir yang lain, Kekeliruan Umat tajuknya kan.
Tak ada waw juga. Terus bermula daripada man ibtada'a. Ya. Jadi persoalannya apa yang disembunyikan itu? Apa yang disembunyikan itu? Apa yang disembunyikan itu? Bahkan ada soalan kedua pula. Kenapa ia disembunyikan? Kenapa ia disembunyikan? Kenapa ia disembunyikan? Okey, mari kita baca hadis ini. Hadis yang sama itu dengan lafaz yang sepenuhnya. Lafaz yang sepenuhnya, ya. Bagi tuan-tuan yang puan-puan ada naskah Sunan Tirmizi, okey, ataupun guna aplikasi dalam phone, ya. Aplikasi dalam phone, saya pun guna dalam phone saja. Saya sudah confirm dengan edisi bercetak. Okey, Sunan Tirmizi kalau ikut penomboran Syekh Ahmad Syakir nombor 3242. Okey, maaf, itu hadis lain. Okey, nombor 2677. Nombor 2677. Kalau penomboran lain, hadis nombor 2601. Okey, kalau nak rujukkan lain, maknanya dalam Sunan Tirmizi, Kitabul Ilm An-Nabi SAW, kitab ilmu daripada Nabi SAW, babu ma jaa fil akhzi bi sunnati wajtinabil bidai. Okey, bab apa yang datang berkenaan berpegang ataupun mengambil sunnah dan menjauhi bid'ah. Hadis kedua dalam bab tersebut. Okey, apa ya hadis itu secara penuhnya? Okey, bahawasanya Nabi SAW bersabda kepada Bilal bin Al-Haris, ketahuilah. Bilal jawab, ketahui apa ya Rasulullah? Ketahuilah wahai Bilal. Ketahui apa wahai Rasulullah? Baru Rasulullah jelaskan, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri misla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sesungguhnya sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku sesudah ia mati sepeninggalan aku, sesudah aku, okey, ba'di, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya pahala semisal pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah yang dia hidupkan itu, sunnah Nabi yang dia hidupkan itu, min ghairi, tanpa dikurangi sedikit juga pahala orang-orang yang mengamalkannya itu. Kemudian baru ada sambungan, wa man ibtada'a bid'ata dalalatin, dan sesiapa yang mencipta bid'ah yang sesat, la turdillaha wa rasulahu, yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, kana alaihi, sehingga akhir sebagaimana saya baca pada mula tadi. Jadi tuan-tuan, hadis ini dia masuk dalam syarat. Dia kalau kita nak apply mafhum mukhalafah, dia tak kena dengan syarat pertama tadi. Yang ini, jika ayat Quran atau hadis itu secara asalnya sudah ada maksud A dan maksud B, tak boleh apply, tak boleh guna pakai mafhum mukhalafah. Sebagaimana imam tadi, dia telah bagi arahan, mereka yang umur 40 ke bawah sila kekal di dewan masjid, mereka yang berumur 41 ke atas sila ke bilik mesyuarat. Dah ada dua maksud, tak boleh guna pakai mafhum mukhalafah. Demikian juga bagi hadis ini, sudah ada yang maksud A, bahawa sesiapa yang menghidupkan sunnah, satu sunnah daripada sunnahku. Kemudian sudah ada maksud yang kedua, dan sesiapa yang mencipta bid'ah yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah dan maksudnya. Bila sudah ada dua, tak boleh apply, tak boleh guna pakai mafhum mukhalafah. Okay? Sebab mafhum mukhalafah yang cuba digunakan, yang maksudnya cuba dibawa oleh Ustaz Engku dan Ustaz Muhadir ialah, hadis asal tu kata sesiapa yang buat bid'ah sesat yang tidak diredai oleh Allah. Maka mafhum mukhalafah, sesiapa yang buat bid'ah yang tidak sesat, yang diredai oleh Allah dan Rasulnya, maka okey. Tak. Sebab kalau nak rujuk situ, sesiapa yang buat bid'ah yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, mafhum mukhalafahnya sudah sedia ada dalam rangkap yang pertama tu, iaitu sunnah Nabi. Siapa yang hidupkan sunnah Nabi, sebab sunnah Nabi dia memang hidayah, dia memang jalan hidayah, dia sudah sebalik daripada kesesatan dia. Dan sunnah Nabi memang diredai oleh Allah dan Rasulnya, maka ia sudah
apa nak kata, sudah memang masuk di sebaliknya, maka tak boleh buat yang baru. Jadi ini yang saya kata di awal tadi tu, macam ada satu benda berat yang saya nak highlightkan, yang saya nak utarakan. Yang ini rangkap pertama hadis ini, yang tak tahu nak kata tersembunyi ke disembunyi ke. Sebab kalau nak kata technical error daripada pihak penerbit ataupun editor yang pergi padam ke apa ke, tengok buku kedua, kekeliruan tu pun sama juga. Kalau nak kata mungkin Ustaz Muhadir tersalah di sini, tapi bila Ustaz Engku baca, sekurang-kurangnya dapat detect, ini silap ni. Boleh diperbetulkan. Takkan dua-dua orang Ustaz baca yang salah. Kan? So macam menimbulkan persoalan dia, kenapa rangkap pertama tu hilang. Sebab rangkap pertama ni dia sangat penting dan dia memiliki 3 peranan. Peranan pertama, ia menafikan mafhum mukhalafah, maknanya tak boleh guna pakai mafhum mukhalafah ke atas hadis ini. Peranan kedua nanti saya bagi tahu di bahagian kesimpulan bahagian video ini. Dan peranan ketiga ada saya bagi tahu dalam bahagian keempat, dalam video bahagian keempat. So rangkap pertama hadis ini sangat penting. Bahkan perkataan wow yang sekali lagi hilang ke melarikan diri ke macam mana ke, perkataan wow di situ dia bukan sekadar dan tapi ia bermaksud sementara ataupun sedangkan. Maksudnya ya, kita baca terjemahan hadis itu, kita terjemahkannya sebagai sesungguhnya sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku sehingga akhir. Kemudian kita kata sementara sesiapa yang mencipta satu bid'ah yang sesat, yang tidak diredai Allah dan Rasulnya. Itu dia bukan dan tapi sementara. Ataupun sedangkan, sesungguhnya sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku. Okey. Sedangkan sesiapa yang mencipta satu bid'ah yang sesat lagi tidak redai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di situ dia penting dalam peranan menghubung antara dua rangkap hadis itu ya. Jadi secara jujurnya saya rasa tak sedap hati lah melihat rangkap pertama itu hilang. Tetapi tak apalah, seperti mana yang saya kata di awal video ni, saya hanya hendak banding-bandingkan hujah. Jadi hujah kami di sini, hujah kami yang menolak bid'ah hasanah ni ialah hadis ini dibaca selengkapnya. Dibaca sepenuhnya, maka kita dapat lihat tidak boleh diguna pakai mafhum mukhalafah ke atasnya. Hadis tu rangkap pertama sudah menerangkan keutamaan menghidupkan sunnah Nabi, sebab sunnah Nabi itulah hidayah. Sunnah Nabi itulah yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, sesiapa yang tadi menghidupkan sunnah, sekarang ini mencipta bid'ah, membuat sesuatu yang baru. Dan ia sememangnya sesat. Sebab opposite tadi ialah hidayah. Sunnah Nabi hidayah. Bid'ah memangnya sesat. Dan bid'ah memang macam mana pun you kata bid'ah memang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya. Sebab yang diredai oleh Allah dan Rasulnya ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dalil pertama, hadis pertama yang dikemukakan, yang diperhujahkan dengan kaedah mafhum mukhalafah adalah tidak diterima. Okey, adalah tidak diterima. Kita masuk hadis kedua pula yang turut menggunakan kaedah mafhum mukhalafah ya. Yang ini pada minit ke-26. Pada minit ke-26 merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, yang ini agama Islam, apa yang tidak berasal daripadanya, maka ia tertolak. Okey. Sebelum berhujah dengan hadis ini, Ustaz Engku ada mengatakan sesuatu yang saya rasa menarik untuk saya ulas di minit 26.06. 26.06 di mana Ustaz Engku berkata, saya quote, saya nukil, bahkan hadis ini disangkakan oleh golongan yang anti kepada bid'ah hasanah. Kononnya ini adalah hujah yang menekan golongan yang menerima bid'ah hasanah. Golongan ni macam saya kata, ada golongan yang golongan pro bid'ah hasanah. Okey.
Dan ada pula golongan yang anti bid'ah hasanah. Macam saya ni, golongan yang anti bid'ah hasanah. Jadi Ustaz Engku macam kata saya dan geng ni macam selalu duk pakai hadis ni. Lalu saya macam kehairanan pula kenapa Ustaz Engku berkata ini. Sebab demikian ini, okey tak apa, saya baca dulu. Sebelum baca tu saya nak baca, hadis ini ada dua lafaz. Lafaz pertama, man ahdasa, sesiapa yang mencipta, sesiapa yang mengada-adakan ya, amalan yang baru. Ada lafaz yang kedua, merujuk kepada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas urusan kami, maka ia tertolak. Hadis pertama tadi merujuk pada orang yang mencipta amalan baru. Hadis kedua merujuk kepada dia tak cipta, tapi dia sekadar beramal dengan sesuatu yang orang lain cipta. Okey. Terhadap kedua-dua hadis ini, saya nak menukil kata-kata Imam Nawawi rahimahullah. Okey, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Hadis ini dalam Sahih Muslim. So beliau ada mensyarahkannya dalam Sahih Muslim. Okey, yang saya bacakan. Qala ahlul Arabiyyah, berkata pakar-pakar bahasa Arab. Ar-raddu huna bi ma'na. Rad, okey, rad yang dimasukkan dalam hadis tadi itu bermaksud tertolak, iaitu ia adalah batil tanpa sebarang keraguan terhadapnya. Fahuwa batilun ghairu mu'tadin bihi. Kemudian berkata lagi Imam Nawawi, ini baca penuh, tak ada lompat-lompat ya. Wa hadzal hadisu qaidatun azimatun min qawaidil Islam. Dan hadis ini adalah asas yang agung, azim, daripada asas-asas agama Islam. Ini yang kata ni bukan Ibn Taymiyah tau. Bukan Ibn Qayyim. Bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Nawawi yang kata ni. Imam Nawawi yang kata ni. Lanjutnya lagi, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan salah satu daripada hadis-hadis Nabi yang kita kata apa? Jawami al-kalim. Hadis yang pendek tapi dalamnya memiliki maksud yang padat, yang menghimpunkan banyak maksud yang padat di dalamnya. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bidai wal mukhtara'ati. Sesungguhnya ia amat jelas, sesungguhnya ia merupakan sesuatu yang jelas dalam menolak setiap bid'ah dan orang-orang yang suka mencipta bid'ah. Dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat yang kedua terdapat tambahan. Tadi saya baca dua riwayat kan, iaitu kadang-kala dipertikaikan ke atas sebahagian orang yang beramal dengan bid'ah yang tercipta sebelumnya, sehingga apabila diperhujahkan ke atasnya riwayat yang pertama, dia berkata saya tak cipta apa-apa bid'ah. Kan maksudnya dia amalkan saja, tak cipta kan. Fa yuhtajju alaihi bithaniyah, maka diperhujahkan ke atasnya riwayat yang kedua itu. Okey, di mana ia secara jelas menolak setiap jenis bid'ah, sama ada pengamal tersebut mencipta bid'ah itu atau sekadar mengamalkan bid'ah yang sudah sedia tercipta. Okey, sambung Imam Nawawi, dan dalam hadis ini terdapat dalil bagi para ahli usul bahawa dalam larangan itu mengandungi kerosakan, yang kita hendak elakkan. Dan sesiapa yang berkata larangan tidak mengandungi kerosakan, mereka berkata ia hadis ahad yang tidak cukup untuk menetapkan kaedah ini. Akan tetapi jawapan ini adalah fasad, maknanya salah yang besar. Dan terakhir berkata Imam Nawawi, wa hadzal hadisu mimma yanbaghi hifzuhu wasti'maluhu. Dan hadis ini di antara yang sepatutnya dihafal dan diamalkan dan digunakan bagi membatalkan perbuatan mungkar, yakni bid'ah ini termasuk dalam kemungkaran, dan disebarluaskan sebagai dalil bagi membatalkan bid'ah tersebut.
Demikian kata-kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi apabila saya dan geng, ya, macam yang Ustaz Engku quote tadi tu, lazim menggunakan hadis ini untuk menekankan mereka yang berhujah, yang menerima bid'ah hasanah. Bukan saja-saja kan tak, Imam Nawawi yang berkata macam di akhir tadi tu kan, hendaklah sepatutnya dihafal dan diamalkan dan okey. Cuma apabila Ustaz Engku tanya ni, dan saya telah membaca kata-kata Imam Nawawi itu, saya tertanya-tanya pula kenapa Ustaz Engku bertanya? Kenapa Ustaz Engku bertanya ataupun mengatakan golongan yang menolak bid'ah hasanah ni asyik dok pakai hadis ni saja? Apakah Ustaz Engku tak tahu ke? Ustaz Engku tahu buat-buat tak tahu ke? Jadi saya sekadar tertanya-tanya sebab nukilan ini daripada kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi. Yang daripada kitab ini, ya, tapi mungkin jilid yang lain. Daripada kitab ini juga Ustaz Engku pernah nukil, ya, daripada minit 14.45 kata Imam Nawawi terhadap hadis wa kullu bid'atin dalalah. Okay, yang maksudnya lafaz yang umum dengan makna yang khusus yang dikendaki ialah kebanyakan bid'ah. Maknanya kitab ni Ustaz Engku pernah rujuk. Imam Nawawi pun memang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi kenapa yang kata-kata ni macam Ustaz Engku tertanya-tanya pula, ataupun setahu saya macam tak pernah nak nukil. Ya, tak apa, sekadar bertanya saja. Boleh ya, sekadar bertanya saya. Muskil kat situ tu. Ya? Sebab Ustaz Engku selalu sebut ulama. Jadi ini ulama yang berkata ni. Adakah Ustaz Engku pilih-pilih kata-kata ulama mana yang nak dibacakan kepada para penonton, mana yang didiamkan? Tertanya-tanya saja. Ada soalan kedua pula. Ada soalan kedua yang ini Ustaz Engku sendiri pernah berkata, Ustaz Engku sendiri berkata pada minit ke-26, minit ke-26.18, terhadap hadis man ahdasa fi amrina itu, Ustaz Engku berkata ini dalil para ulama yang menerima adanya bid'ah hasanah. Hadis ini man ahdasa fi amrina ni dalil para ulama menerima adanya bid'ah hasanah. Para ni, kalau para maksudnya banyak, ramai. Kalau beberapa ke apa ke, mungkin sebahagian. Segelintir ke maknanya sikit sangat, seorang je lah kot. Tapi kalau para ni ramai. Jadi boleh ke saya tanya, saya minta pada Ustaz, paling kurang bagi bagi 7 orang ulama yang berdalilkan dengan hadis ini sebagai hujah ada bid'ah hasanah. Ya, mungkin Ustaz Engku nak katakan mereka berhujah menggunakan kaedah mafhum mukhalafah sebagaimana Ustaz Engku dan Ustaz Muhadir berhujah dengan hadis ini. Ya, mungkin. Tak apa. Boleh tak bagi 7 orang ulama yang menggunakan hadis ini kemudian menggunakan kaedah mafhum mukhalafah, dan hadis ini kesimpulannya dalil adanya bid'ah hasanah. 7 boleh tak? Taklah minta 11, sebab kalau banyak ni selalunya 11 ke apa kan. 7 je lah. Boleh ke Ustaz? Sebab Ustaz selalu katakan ulama selalu jangan cakap sendiri-sendiri, kena rujuk ulama. Jadi saya yakin Ustaz telah rujuk ulama dan telah jumpa banyak ulama yang menggunakan hadis ini dan kaedah mafhum mukhalafah, hingga kesimpulannya hadis ini adalah ini dalil para ulama yang menerima adanya bid'ah hasanah. Ulama tak? Ulama ni maknanya imam besar, Imam Nawawi ke? Imam Nawawi tak kot, tadi cakap lain. Imam Ibnu Qudamah ke? Imam Ibnu Abidin ke? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ke? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ke? Siddiq Ahmad Gumari tak mau. Yang itu tu memang ustaz daripada Timur Tengah. Buku dia pun saya sudah rot. Dia ada satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, makna sebenar bid'ah, satu penjelasan rapi, ya. Dan saya telah kritik ilmiah ke atas buku tu. Tajuknya catatan-catatan ilmiah ke atas penjelasan yang penjelasan makna sebenar bid'ah. Okey, boleh rujuk, boleh download secara percuma di laman web saya hafizfirdaus.com. Okey, kenapa saya nak tanya 7 ulama? Sebabnya sekarang kita masuk balik ke dalam mafhum mukhalafah. Syarat yang kedua tadi, ingat tak?
nas, ayat Quran atau hadis, jika kita nak guna pakai mafhum mukhalafah, ingat tak? Masuk di sebaliknya itu tidak boleh bertentangan dengan mana-mana ayat Quran atau hadis lain yang difahami secara asalnya. Okey. Jadi hadis man ahdasa fi amrina ni, kalau kita guna pakai, ianya bertentangan dengan ayat Quran dan hadis lain yang melarang kita daripada membuat bid'ah. Sebab tu tak boleh pakai. Ada banyak ayat-ayat Quran yang melarang bid'ah hasanah. Boleh rujuk buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Boleh juga rujuk video saya di mana saya sedang mengulas buku saya itu, ayat-ayat Quran yang menghalang bid'ah hasanah. Salah satu ayat itu pernah kita baca dalam bahagian pertama dulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan ke atas kalian nikmatku. Agama kita ni satu nikmat. Tapi dah cukup dah, bukan separuh nikmat. Nikmat dah cukup lah. Wa raditu lakumul islama dina. Dan telah aku reda bagi kalian Islam sebagai din, sebagai jalan hidup, sebagai agama. Allah dah reda dah. Dengan 3 ciri ni, 3 sekali lah satu ayat. Sempurna, nikmat yang cukup, reda. Kita nak man ahdasa kot celah mana lagi? Kita nak ahdasa, kita nak cipta benda baru dalam agama ni, ikut mana lagi dah? Sebab agama ni dah sempurna. Satu nikmat yang dicukupkan. Satu agama yang Allah reda. Nak ahdasa apa lagi? Ahdasa tu nak mencipta benda baru apa lagi? Jadi, kalau nak apply mafhum mukhalafah di sini tak boleh. Sebab ianya bertentangan dengan dalil-dalil lain yang melarang kita mencipta benda-benda baru dalam agama. Nak cipta kereta silakan. Nak cipta phone Vivo dengan kamera, nak cipta mikrofon silakan. Nak cipta YouTube silakan. Okey. Tapi agama tu sendiri, akidah, ibadah, yang tu dah sempurna semua. Jangan cipta-cipta lagi. Jadi bagi kami, hadis kedua pun tidak boleh menggunakan kaedah mafhum mukhalafah ke atasnya. Maka kedua-duanya bagi kami ianya tertolak. Bukan sengaja-sengaja tolak, tetapi tolak berdasarkan syarat dalam ilmu usul fiqh sendiri ketika dalam bab mafhum mukhalafah. Ya. Jadi itu saja 2 untuk kali ini, 2 sudah pun 37 minit, cukup ya. Nanti kita sambung bahagian keempat. Jadi sedikit kesimpulan. Pertama, saya teringat Ustaz Engku ada berkata dalam video asalnya, minit ke 17.43, ini orang tak mengaji usul fiqh atau mengaji tetapi tak faham. Jadi sebenarnya kita membanding-banding dalil dan hujah, tapi pada saya tak perlulah begitu ya. Sebab kami pun mengaji usul fiqh dan kami pun dapat menjelas sesuatu perkara itu, sesuatu dalil ke hujah tu dari aspek usul fiqh juga ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam tadi ya, usul fiqh betul, mafhum mukhalafah dalam usul fiqh betul, tapi ada syarat-syaratnya, ada perinciannya. Maka sebelum nak apply, sebelum nak guna mafhum mukhalafah, kena tengok syarat je. Kena tengok bila apply mafhum mukhalafah tu boleh ke tidak. Kalau boleh, adakah bertentangan atau tidak. Kalau nas tu secara originalnya dah memang ada, maka tak boleh apply. Ataupun tak ada, kita buat maksud yang di sebaliknya tapi bertentangan pula. Ini isyarat bertentangan lah ni, bukan nak tumbuk. Bertentangan dengan dalil ayat Quran atau hadis yang lain, maknanya tak boleh pakai ya. Yang ketiganya, hadis yang tadi tu, yang tersembunyi rangkap. Tersembunyi ke disembunyikan ke, wallahualam. Tapi rangkap pertama tu, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita beri perhatian kepadanya ya. Hadis itu ya, darjatnya, darjatnya dari sudut sanad, ianya dhaif. Sebab dalamnya ada seorang perawi bernama Kasir bin Abdullah, dan dia seorang perawi yang didhaifkan oleh imam-imam dalam bidang jarah wa ta'dil.
Akan tetapi Imam Al-Tirmizi ketika mengemukakan hadis tersebut, dia berkata haza hadis hasan. Okay, hadis itu hasan. Maknanya meskipun sanad tu ada masalah, mungkin yang dimasukkan oleh Imam Tirmizi adanya penguat yang lain, baik dari sudut sanad ataupun dari sudut matan, baik ianya mutaba'ah maupun syawahid, ya. Okey, hasan. Jadi ayuh kita amalkannya, ayuh kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ingat ya hadis tadi, sesungguhnya sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku, sesudah ia mati sepeninggalan aku. Kenapa sunnah tu mati? Mungkin kerana terlupa, mungkin kerana diserang virus sampai mati sunnah tu. Kalau sekarang ni kita ni diserang virus COVID-19, sunnah Nabi virusnya apa? Virusnya ialah bid'ah. Maka dalam rangka kita hendak hidupkan sunnah Nabi, kita hendaklah juga membasmi bid'ah. Sebab kalau kita nak hidup, bid'ah tu banyak, virus tu banyak, mati balik. Kita nak hidupkan sunnah tu, virus bid'ah banyak, mati balik. Jadi kita kena buat dua-dua serentak. Kita kena hidupkan sunnah Nabi, pada waktu yang sama kita hendaklah membasmi virus bid'ah. Virus bid'ah. Dan virus ini telah diberi nama baik, nama indah. Bid'ah hasanah, apa salahnya? Bid'ah yang baik ni. Yang baik itulah yang duk membunuh sunnah Nabi SAW. Sunnah yang baik itulah, bid'ah yang dikatakan hasanah itulah. Bakteria tu, virus tu, bagi nama baik. Kan? Lalu orang pun ingat baik. Dan itulah yang sebenarnya sedang mematikan sunnah Nabi SAW. Jadi berdasarkan hadis ni, jom kita buat dua perkara. Kita hidupkan sunnah Nabi SAW dan kita matikan bid'ah supaya tak ada lagi virus yang nak attack sunnah itu, ya. Okey, berdasarkan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja untuk bahagian ketiga. Kita jumpa bahagian keempat. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.